elok sikit lah, tak terurus sikit. Yang banyak lah ni gila bersih, gila terurus tapi gila. Contoh, gila duit, gila mengai, gila burung, gila pinggan mangkuk perempuan, gila drama. Tu gila belakang tu. Cuma nampak smart, pakai kot, pakai tie, baju tain, pakai seluar selek, pakai kasut, bawa kereta Myvi siap kan. Tapi gila. Pasal apa kata gila? Pitahan burung, bawa jebak, bawa dia nak duduk lautan 5 jam. Asyak masuk, lohak masuk, tak mayang apa tu, duduk kur. Kur tu masuk lapi neraka esok. Nampak? Pi mengai, gila mengai. Bukan salah mengai, boleh tak ada masalah. Tapi bila mengai sampai tak ingat nak semayang, tu jadi gila tu. Gila mengai, gila bok orang panggil. Mesin bayar 800 Shimano full bull bearing ni 0.8 pula 800 biji. Bukan kira mesin mahal tak mahal, masuk waktu semayang lah. Ambil rezeki daripada laut Allah Ta'ala, ikan besar-besar boleh mayang tak. Ni orang panggil kupur nikmat ni. Nampak tuan ni? Tu gila gitu banyak. Maka gila hak lagu tu wajib semayang sampai masuk waktu wajib dia semayang. Jadi malam ni tuan-tuan dan muslimat, kita nak bincang sikit sebanyak berkenaan dengan semayang, hormat waktu. Nak habaq semayang ni wajib. Lagu mana cerita pun keadaan kita, selagi mana kita siuman, selagi mana kita berakal, wajib semayang. Dalam keadaan lagu mana? Tengok pada kemampuan kita. Kalau terdesak lagu mana ustaz, saya sihat tapi keadaan tidak mengizinkan, saya tersepit di dalam keadaan lagu ni, saya terancam dan sebagainya, macam mana nak buat nak semayang ustaz? Ada cara dia. Semayang hormat waktu tuan ni. Dia bukan kira sakit kena mayang lagi. Hei ustaz, saya bukan sakit biasa-biasa ustaz, saya tak boleh bergerak langsung, duduk atas tilam kan, nak bangun apa semua tak boleh, kena mayang tak? Kena mayang, wajib mayang, tinggal dosa besar. Lagu mana? Sekadar yang termampu. Kan Nabi sebut salli qa'iman, semayanglah kamu dalam keadaan berdiri, ikut kemampuan kamu berdiri. Fa in lam tastati', kalau kamu tak mampu berdiri, fa qa'idan, duduk. Mayang duduk lagu mana? Duduk yang pertama kali ikut sunnah Nabi, duduk iftiras, tahiyat awal. Macam kita duduk tahiyat awal, itulah cara Nabi semayang sambil duduk. Ketika mana Nabi dekat-dekat nak wafat, Nabi dalam keadaan sakit gering, dekat-dekat nak wafat, Nabi tak larat. Sahabat kata, aku tengok Rasulullah SAW semayang dalam Masjid Nabawi dalam keadaan duduk iftiras. Maka orang yang tak mampu berdiri, dia nak semayang duduk, wajib dia duduk, bukan wajib lah, sunat dia duduk dalam keadaan iftiras kalau dia mampu. Tapi orang lah ni kadang-kadang dia sakit pelipat, lutut dia sakit, tak boleh nak lipat, tak boleh nak bergerak banyak, maka dia lebih selesa untuk semayang atas kursi. Maka mayang atas kursi, tak ada masalah. Kalau boleh semayang duduk macam Nabi buat, semayang macam Nabi buat. Tapi bila duduk iftiras lagu tu, sakit ustaz, tengah semayang duk tahan sakit, tak khusyuk ustaz, maka duduk atas kursi. Kerana apa? Mendatangkan khusyuk yang lebih. Pasal tujuan semayang ni nak khusyuk. Jadi duduk atas kursi, tuan-tuan muslimat. Ni bukan tekap diri ustaz, duduk tak mampu ustaz, fa'ala janbih, mayang baring. Bak semayang baring ni tuan-tuan muslimat. Yang pertama kali kalau kita tak mampu duduk ataupun berdiri, mayang dalam keadaan baring. Baring ni nombor satu kali kena mengiring dulu. Kalau kita mampu mengiring ni, atas lambung kanan ni, maknanya duduk lagu tu. Kalau kiblat ke sana, dada mesti menghadap kiblat. Sebagai contoh tuan-tuan muslimin muslimat, ini kita ni duduk baring ni, jadi kita pun menghadap lagu tu, ni dada kita, maka kiblat ke sana, dada wajib menghadap kiblat kalau mengiring. Kalau dia mampu. Kalau tak mampu ustaz nak mengiring, sakit bau ustaz, telentang. Bila telentang nak mayang ke mana? Kalau kiblat ke sana, kepala menghadap kiblat ke kaki lunjuk ke arah kiblat? Tuan, kalau kita semayang telentang, benda ni wajib mengaji ni, pasal belum tentu kita sihat sampai bila-bila. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita dengan stroke, tak boleh bergerak pergi mana-mana, dalam keadaan terbaring, tak boleh bangun dan sebagainya, masuk waktu semayang, wajib semayang lah. Jadi dalam keadaan baring, kita nak semayang ke mana? Tuan-tuan, nak lunjuk kaki arah kiblat ke kepala kita nak menghadap kiblat? Pasal berbeza pendapat di kalangan ulama mazhab bab melunjuk kaki arah kiblat. Kalau Imam Syafi'i, sengaja kita lunjukkan kaki kita ke arah kiblat selain daripada Mekah, hukum dia makruh. Tuan-tuan duduk saja-saja dalam masjid Matan Berangan ni, lunjuk kaki, sengaja lunjuk kaki, makruh hukum dia. Buat tak dapat apa, tak buat boleh pahala. Tapi kalau di Mekah, mazhab Syafi'i bagi tahu hang sengaja lunjuk kaki hadap arah Kaabah. Kaabah ni itulah bangunan petak hak hitam tu, Ka'bun. Ka'bun ni makna 4 segi. Tuan-tuan,
sengaja lunjuk kaki ke arah Kaabah di Makkahul Mukarramah, hukum dia haram. Mazhab Syafi'i. Imam Hanafi kata tak kira hang duduk di Mekah ke, di Malaysia ke, di Mongolia ke, Thailand ke, Singapura ke, Indonesia ke, lunjuk kaki dengan sengaja arah kiblat, hukum dia haram. Imam Hanafi keras sikit, syadid sikit. Nampak? Jadi bila kita semayang dalam keadaan terbaring, kita nak menghadap ke mana ni? Kepala nak menghadap kiblat ke, kaki nak lunjuk arah kiblat semayang dalam keadaan baring dulu tu. Ni kalau sakit nak semayang rumah tuan ni, payah terus ni. Kau malu nak jawab? Jawab dia tuan-tuan muslimin muslimat, bila kita semayang dalam keadaan terlentang ataupun berbaring, ingat sampai bila-bila kaki kita lunjur ke arah kiblat, maknanya kepala kita ni membelakangi kiblat. Pasal apa pula ustaz? Tazat ni kata tak boleh lunjuk kaki saja-saja. Tu saja-saja kah? Dah. Pasal apa kena lunjuk kaki arah kiblat? Pasal bila kita semayang baring tuan-tuan, ulama ambil kiasan daripada berbaring kita tu kaki menghadap kiblat. Contoh tengah semayang berbaring, Allah Taala bagi sihat, kita mampu berdiri, kita terus bangun, maka dada menghadap kiblat. Tu tujuannya. Nampak tuan-tuan ni? Ustaz nak semayang baring tak mampu ustaz, tangan apa semua tak boleh bergerak, kena semayang tak kah? Kena semayang juga. Selagi mana kita ni siuman, berakal. Maksud berakal ni dia boleh membezakan buruk dan baik. Nak tengok orang siuman tak siuman, akal tak ada akal, bawa dua benda, satu manfaat, satu mudarat. Satu belah kanan bawa duit brim 300, belah kiri bawa bara api seketul, pisau kat orang yang sakit tu. Tengok dia pilih yang mana. Kalau dia ambil bara api nak buruh dalam mulut, maknanya dia gila tu, tak apa betul tu, nyanyuk, dia tak kenal dah mana elok mana tak elok. Tapi kalau dia ambil brim lagi, maknanya dia wajib sembahyang dia tu. Nampak? Tapi jangan dah buat orang gila lah ni. Nampak gila kotak ni hadap jalan kan. Gila semula jadi kecil-kecil demam panas ke apa ke, berlaku hentakan di otak waktu dia kecil ke. Jadi dia tak apa betul, wire shot. Jangan dah buat main lagu tu pun. Selain daripada SB belambak, orang gila berlaku jadi orang gila. Allah Taala buat bagi jadi manusia elok, jadi orang gila. Elok. Entah ni. Hak betul-betul gila. Hak pakai seluar pendek, jalan tak pakai kasut, rambut panjang, kuku hitam, galai piring estro belakang. Dia pergi balai rumah tu bilai punya piring estro, galai buat beg. Nampak? Pisau duit tengok kat dia. Tengok dia boleh beza. Kita pergi berhenti kereta, buka tingkap, suruh orang gila tu RM1. Dia ambil, dia kata, ada pula bagi RM1 nak makan apa RM1 ni? Tu dia marah pula kita. Orang gila pun kena duit dengan dia buat main. Silap-silap kat sini duk tengok berita, dia kata ni RM1 nak abang main, duit kita ni duk jatuh dah tahu dah, RM4 3 upah 5 duit kalau $1 rugi lah bagi RM1, ambil balik tak boleh pasal tuan ni. Nampak? Jadi selagi mana dia berakal, dia wajib semayang walau dalam keadaan dia duk baring, tak boleh nak buat apa-apa pun. Itu nak semayang ke mana? Guna isyarat mata. Isyarat mata. Kita kalau tak semayang, kalau kita tak mengaji nak semayang pakai isyarat mata, kita tak tahu nak buat guna tuan ni. Padahal ulama dia susun, ada waktu kena beliak mata, ada waktu kena kecil sikit, ada waktu kena pejam, waktu nak bagi salam macam mana, nak bagi isyarat dan sebagainya. Pasal apa ulama susun lagu tu? Pasal takut kita keliru dalam semayang. Tara kita duk semayang guna kaki tangan ni, duk sujud rokok ni, biasa tak kita keliru rokaat tu, tara duk bergerak tu. Kita kadang-kadang confuse lagi, rokaat ketiga, rokaat keempat. Tambah kalau semayang pakai mata, hak lain tak bergerak, lagi cepat pening. Maka dibahagi-bahagikan cara lagu mana. Contoh saya secara ringkas lah, tuan-tuan mengaji belakang dah, ni ulang mengaji lagi, nak sentuh sikit bab sembelihan. Pasal ni minggu depan ni kita nak sambut raya haji Aidil Adha. Jadi bila sambut setahun sekali ni, dia akan ada banyak masalah berbangkit dalam bab sembelihan ni, dalam bab Aidil Adha, dalam bab daging korban dan sebagainya. Saya sentuh sikit lagi. Baik, bila kita nak semayang pakai isyarat mata ni, pasal kita dah tak ada kemampuan yang lain, dah hanya mata saja yang boleh bergerak-gerak, maka wajib semayang pakai isyarat mata. Lagu mana? Yang pertama kali wuduk mesti ada, wajib ada. Kalau siapa semayang tak ada wuduk, haram hukum dia. Asal hukum haram. Pasal Nabi sebut dalam beberapa hadis, antara hadis dia Nabi kata at-taharah miftahus salah, kebersihan, suci itu pembukaan pada semayang. Dalam satu hadis yang lain, la yaqbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a kama qala. Tidak diterima solat seseorang daripada kamu itu selagi jika sekiranya dia duduk dalam keadaan berhadas, hatta sehinggalah dia berwuduk, sehinggalah dia bersuci. Makna dia, jadi sengaja semayang tak ada wuduk, dosa, hukum dia haram.
melainkan beberapa tempat yang dimaaf pada syarak, duduk dalam keadaan terdesak dan sebagainya. Satu saja kita cerita, tuan-tuan ni. Nak abang hukum masai mayang, tak ada ayat mayang ni, dosa. Macam mana kita duk tengok orang duk berlakon dalam filem tu kan. Kalau mereka berlakon waktu scene semayang, ada kan kita tengok drama, dia tengah rokok, dia tengah sujud, dia tengah tahiyat akhir, nampak? Biasa nak tengok drama gitu, tahiyat akhir, gambar mai scene dia duk tahiyat akhir, pala herat tu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau depa ambil tang situ saja, semua yang terlibat dalam penggambaran tu berdosa besar kerana bermain-main dengan sembahyang. Tapi kalau tak mau berdosa, nak ambil scene sembahyang, wajib tuan-tuan ni, sembahyang macam mana sempurna biasa kita sembahyang ni. Kena ada ayat sembahyang. Pelakon tu wajib ada ayat sembahyang. Kena angkat takbir, lintahkan niat dalam hati untuk mengerjakan sembahyang ataupun sembahyang sunat. Dia tengah sembahyang, pengarah pergi ambil gambar. Yang tu tak apa. Yang tak boleh, hukum dia haram, sengaja. Okey, pengarah kata okey, rukuk. Dia pun rukuk. Sujud. Dia pun sujud. Ikut pengarah, jadi bodoh lebih pada beruk lagi. Nampak? Dia bukan kira siapa. Kalau hang berlakon, hang semayang dengan betul, kawan tu main ambil gambar, tak apa lagi. Tapi kalau duk buat certain part, rukun tertentu, kerana semata-mata filem dan drama, hukum dia haram, dosa. Jaga baik-baik. Sebab tu kalau tak mengaji, jadi bodoh lah kita, jadi jahil lah kita, lebih pada beruk lagi. Beruk pun main mengaji juga di surau masjid, nampak? Di pondok Gajah Teriak kan baru ni ada beruk sekok masuk dalam surau mengaji kita. Tok guru duk mengajar kita. Beruk tu bukan beruk orang belah, beruk liang. Dia main masuk kot tingkap, dia duduk tengok. Oh, dia pun mengaji kita. Lepas tu dia tak buat kita, dia pun keluar. Lepas tu dia masuk pula kali kedua. Dia masuk kali kedua, dia tengok. Ramai tahu kita, adik-beradik aku juga. Kan? Dia pinat atas kokong tok guru relax macam kita. Allah Ta'ala nak jadikan iktibar daripada binatang tu. Binatang pun main surau, main masjid. Manusia tak main surau, tak main masjid. Dia teruk pada binatang tu. Binatang ke ada akal fikiran? Manusia ada akal fikiran, tuan-tuan ni. Tapi masih lagi memilih untuk duduk di rumah waktu orang duduk mengaji fardu ain dan sebagainya. Dia lebih selesa tengok TV dan sebagainya, padahal ilmu tak ada lagi. Bukan nak kata kita tak ada ilmu, kita pun sama naik, jahil sama-sama. Maka bila kita sedar diri kita jahil, kita main mengaji. Tu tujuan dia, bukan nak tunjuk pandai, bukan nak tunjuk rajin, nak tunjuk kuat ibadah, tidak. Tujuan mengaji ni, ingat baik-baik, betul balik niat kita. Kita mengaji ni tuan-tuan, susah payah kita duk main mengaji ni bukan kerana nak pandai lah. Kita mengaji ni kerana nak faham. Tu tujuan mengaji. Siapa mengaji nak pandai, takut-takut ilmu dia kurang keberkatan. Mengaji nak pandai ni orang putih, orang kapiak belambak. Mereka mengaji pasal nak pandai. Kita mengaji kerana nak faham, selok-belok ibadah. Takut-takut kita buat ni ibadah dalam keadaan tak diterima oleh Allah. Tu tujuan mengaji. Bila mengaji jadi faham. Daripada tak faham, tak erti, jadi erti, jadi faham. Tu tujuan mengaji. Allah Ta'ala bagi antibar ya tuan-tuan ni. Heboh tuan ni dalam Facebook, dalam sahabat, dalam berita, cerita pasal beruk main surau. Orang hak cerdik, orang yang ada akal, bila dia tengok tu dia beruk pun main surau no. Aku ni manusia, Allah Ta'ala jadikan khalifah atas muka bumi ni, bagi akal fikiran, tak berasa nak pergi surau. Hebat beruk pada aku. Kalau orang mengaji, orang yang cerdik, dia fikir lagu tu, maka start pada tu iktibar daripada beruk ya. Dia pun pergi mengaji. Oleh kerana Allah Ta'ala hantar hidayah melalui binatang ya. Nampak? Sebab tu kalau orang cerdik, dia tengok segala ciptaan Allah, dia akan ambil iktibar. Dia akan ada kesedaran. Tuan-tuan ni. Tengok binatang. Kita tengok binatang, kita hina. Tuan-tuan ni. Tak boleh hina binatang, berdosa. Jangan, apatah lagi kalau hina manusia, tak boleh. Hina binatang, berdosa lah. Jangan hina. Tengok binatang yang Allah Ta'ala cipta tu, balik kepada Allah segala pujian. Semua tu ada hikmah belaka. Tuan-tuan. Supaya kita manusia sedar diri, kita tak sombong, tak bongkok, tak meninggi diri, walaupun hebat mana jawatan kita. Dengan binatang Allah Ta'ala bagi pengajaran. Kalau orang cerdik dia tengok, tak percaya tuan-tuan, kita bukan hebat pun sebagai manusia, lebih kita ni pasal ada akal fikiran, tu je. Hak lain semua kalah belaka. Bab kederat, bab kelajuan, bab kekuatan, kita dengan binatang siapa menang? Kalah tuan-tuan, buat main lah binatang apa pun, kita lawan tengok binatang dengan manusia. Man versus wild. Contoh, manusia lawan dengan gajah, tengok siapa menang. Gajah ni dalam dunia ada 7 spesies. Paling besar spesies benua Afrika. Sekok gajah 12 tan berat, tinggi 13 kaki. Gading dia hak tajam tu 7 kaki panjang. Tuan-tuan bayang besar tak besar gajah Afrika.
Gajah Afrika ni Raja Abraha, Raja Yaman import tu, beli untuk jadi binatang tunggang, pi nak robohkan Kaabah sebelum kelahiran baginda Nabi SAW. Kan sebut dalam kitab Tarikh Tabari tu berkenaan dengan apa nama fizikal gajah yang menjadi binatang tunggang. Besar dia berapa kaki, berat dia berapa tan, gading dia tinggi mana, panjang mana. Tuan ni Abraha ambil gajah daripada Afrika pasal Yaman tak ada gajah. Tuan sampai lari habis tok-tok Arab zaman jahiliah. Sebelum kelahiran Nabi, Mekah ni kawasan samsing. Ayahanda, kawasan abang long, kak long, nek long, tok long, semua ada. Nampak? Semua jenis samsing-samsing 4-5 line belakang ni. Bukan dekat 3 line, 80 line pun ada di Mekah sebelum kelahiran Nabi, zaman jahiliah. Depa ni salah sikit ya, perang. Depa tak main kumpul-kumpul pakai baju merah apa ni. Perang terus, bunuh aku terus, pakai pedang terus. Salah sikit Bini tak masuk sampai belacan, pencung. Itu cerita Piramli tu tiru zaman jahiliah tu. Nampak? Kita tengok saja, tak erti bahasa, tengok gitu. Nampak? Jangan ada buat main orang Arab sebelum kelahiran Nabi di Mekah. Samsing belaka, jangan cari pasal. Pendekar belaka tu, taekwondo, tok guru silat, tok guru tomoy ada belaka. Tapi bila Abraham main naik gajah, pakat lari menyorok habis. Bawa menyorok habis, pedang kerih, taekwondo apa semua, black belt mau simpan terus di rumah. Pasal apa? Takut, bukan takut kat Abraham, takut kat binatang yang Abraham bawa. Binatang apa ni? Depa bukan bisa tengok Arab Saudi, Mekah mana ada gajah. Muai pula gajah begitu besar. Dia berkata tu dia binatang apa besar ni, gigi saja 2 batang panjang nak mampu. Nu gading dia kata gigi. Tak bisa tengok. Lari nyorok tuan ni. Bijak agak, pandai ke Abraha. Dia ambil binatang yang tak ada di tanah Arab supaya orang jadi terkejut. Lari awal gitu tuan ni. Nampak? Hak tu spesies paling besar tu di dunia. 7 spesies gajah paling besar benua Afrika. Paling kecil gajah mana? Gajah Melaya. Gajah Malaysia ni paling kecil. Malaysia semua kecil-kecil belaka, duit jatuh sedia-sedia. Nampak? Paling kecil gajah Melaya lah tuan-tuan muslimat. Gajah Melaya ni besar-besar pun 6 tan seekor. 6 tan seekor. Gading panjang-panjang sekaki setengah panjang tu dah gading gajah Malaysia. Nampak? Tinggi ada 7 kaki. Kira paling kecil spesies tu. Tapi paling kecil pun kalau lawan dengan kita siapa menang? Cuma lawan tengok. Tak payah kita lah orang matan berangan, mentah kedarah kuat, memang lembek kita ni. Ambil nu WWE superstar Brock Lesnar. Nampak? Brock Lesnar lawan dengan gajah Melaya, tengok siapa menang? Siapa menang tuan ni? Tak dan dia nak buat smackdown, gajah tu angkat kaki tak tahu baru terkeluar tik dah. Nampak? Komannya manusia lawan dengan gajah paling kecil. Itu baru gajah tuan ni. Ustaz, dengan gajah bolehlah, gajah badan besar. Gajah badan besar, ambil lah hak kecil sikit, sama-sama tarah dengan manusia sikit. Okey, kita ambil hak kecil sikit. Kita ambil kuda dengan manusia, siapa laju? Kuda ni ada banyak spesies. Ada kuda kepang, kuda padi, kuda kulari gagah berani pun ada juga. Ada macam-macam jenis kuda. Tuan ni paling laju kuda spesies antelope, dia boleh lari 90 km sejam. Cuma lari dengan manusia. Tak payah ambil antelope 90 kilo sejam. Ambil nombor 2 terlaju, kuda American Quarter Horse 70 km sejam boleh lari. Lumba dengan manusia tak? Jangan ambil kita lambat lari. Ambil Usain Bolt, pelari pecut dunia, lumba dengan kuda tu, American Quarter Horse, agak-agak siapa menang? Kalah teruk. Jangan kata dengan kuda, dengan kucing kita kalah. Kucing yang kita duduk belah di rumah. Tuan-tuan tahu kucing tuan-tuan boleh lari berapa kilometer sejam? Kena rajin tengok National Geographic, cerita-cerita binatang, Animal Planet. Ni kerja duk tengok planet Bollywood ya. Bila nak cerdik tuan-tuan ni? Kucing boleh lari 50 ke 60 km sejam. Tak percaya balik lagi ambil kucing tak sebelah. Jom kucing kita lumba lari, tengok siapa menang. Memang kita kena. Kucing sampai dah garisan penamat, duk tunggu kai lah mentah kedarah kuat sangat tu. Nampak? Hang kena kok ngaku ikan, hang makan ikan tak bagi aku, tengok kalah. Nampak? Dengan kucing kita kalah. Tu baru kucing. Dia tak ambil binatang paling pantas kali, cheetah, rimau bintang. Tentu agak-agak rimau bintang boleh lari berapa kilo sejam. Kuda 90 kilo, kucing 50 kilo, rimau bintang 120 km sejam. Bukan kata manusia kalah. Manusia naik RZ full throttle kalah, 2 tiang kena tinggal dengan rimau bintang. Nampak? RZ kena tinggal dengan cheetah. Hebat tak mana manusia? Kau mana? Dhaif, hina.
Komas panah, cak ayam ya kita ni. Kalau kita sedar tuan, bila kita sedar kita ni hina di sisi Allah, kita rajin nak buat ibadah, kita rajin nak mengaji. Pasal nu yang jadi tandingan tu mendatang. Pakat kalah belakang dengan semua mendatang. Tak mana hebat kita manusia ni, pasal ada akal fikiran tu je. Dengan kuda boleh ustaz, kuda lari laju. Ambil mendatang hak payah lemah-lemah sikit, okey kita ambil mendatang hak lemah ikan. Ikan ni lemah, bonek tak darat, tak lama mati. Nampak? Bukan ikan pau, ikan pau. Dia boleh selam lama. 6 jam sekali selam. Nampak? Dia turun dasar 6 jam. Sekali baru naik pula kat surface, kat permukaan air untuk dia sedut nafas, dia turun balik. Bab menyelam memang kita kalah, bukan dengan ikan pau. Dengan ikan puyuh kita kalah dah bab menyelam. Ambil bab kekuatan. Jangan ambil ikan pau, ambil ikan tenggiri sudah. 6 kilo cekok berat. Nampak? Kuat tak kuat ikan tenggiri ni, kita pergi mengai tengok. Bawa perambut, ada ropala, mata kai 3 keliling. Bubuh isi ikan termenung. Bok macam saat ni lah baru beli Shimano full bearing 0.8. Nampak? Tali tangsi pula ambil hak berat tu, hak 200 pound boleh tahan. Pi tengah laut Tuhian, baling. Sup baling. 3 mata kai. Kita pun bila umpan jatuh dalam atas air, kita pun casting. Sap casting, tenggiri tengok, sup dia tambak. Bila dia sambak, 3 mata kai lekat dalam mulut. Betul tak? Betul tak? Entah ni. Mata kai 3 lekat dalam mulut. Sakit tak? Sakit lah. Tapi dia lawan tak? Dia lawan. Tak nak boleh naik atas bot tu setengah jam. Silat-silat patah bok tu. Nampak? Punya kuat tu baru tenggiri. Tak khapu ni. Tak GT ni. Tak airbag ni. Tidak. Tak nak boleh buat naik atas bot tu tuan-tuan. Kalah dah kita. Nampak? Silat-silat kunci dah bok tu. Dia tarik lagu tu ya tali. Punya kuat ikan. Walaupun mata kai lekat dalam mulut dia 3 biji mata kai. Silawan dengan manusia tu. Tak payah kita tak payah ambil mata kai besar tu, ambil mata kai kawan tu. Selik di mulut. Lepas tu bagi bok dengan kawan kita. Hang tarik tengok kita lawan, tengok siapa menang. Mani buat begitu. Hang tu seruk mai tok guru silat mana lah. Kalah teruk tu. Mata kai kawan hak alus tu sakit tak mana hangat, selik di bibir ni. Biar keluar lagu tu, bagi tali tangsi kat kawan kita. Hang tarik kita lawan, tengok siapa menang. Tunduk tak apa sakit. La ilaha illallah. Tu hebat tak mana manusia. Jam tuan-tuan ni tunduk rapat kalau kita pijak lagu tu tuan-tuan. Nampak? Jangan kata dengan mata kai kita bagi 300 menerak dah. Bagi basker, bagi atap, bagi baja padiin. Menerak, terlondeh kengkeng, berebut nak salam cium tangan. Teruk ngui kita ni manusia. Ikan kalau tengok hampa ni koman tu. Okeylah, ikan besar, ikan kuat, boleh lah. Kita ambil hak paling kecil lah. Lebah dengan manusia siapa kuat? Lebah halus ya besar ni. Berat tak sampai 1 gram. Kalau dia main duduk kat kita, jangan kata 80 ekor, sekok jadi dah. Kita duduk dalam masjid, lebah duduk main keliling ni. Kita berani tak? Tak senang duduk dah tuan-tuan ni. Kalau kita ambil main, alah lebah comelnya, alah kambing tu. Dah, tak senang duduk dah. Kita bangkit ubah tempat. Padahal lebah besar tu ya. Kalau besar handphone ni mampu kita. Sekok. Lebah ada sengat ustaz, ambil hak tak ada sengat. Okey, ambil hak tak ada sengat, nyamuk. Kita dengan nyamuk siapa menang sebenarnya? Kita dengan nyamuk. Tu suruh belagak sombong lah, ada taekwondo ke apa, dengan nyamuk siapa menang kita ni? Jawab dia nyamuk menang. Pasal apa? Dalil dia pi tengok di shopping complex, pi tengok di 7E, ada jual dah ubat nyamuk. Macam-macam brand ada. Laku pula tu. Tu tanda manusia kalah dengan nyamuk. Walaupun tak ada sengat, tapi malam-malam kalau nak tidur, jangan kata 5 ekor, main sekok sudah. Duk wili, duk wikang kat tayar tepi telinga ni, kita boleh tidur. Tak boleh tidur. Nak bangkit bergaduh dengan nyamuk, tak boleh, dia halui. Nak tumbuk tak kena, lalai kali geram bakar kelambu. Nampak? Tuan-tuan ni, paling kecil itu nyamuk. Jadi tak ada sebab kita nak bongkok sendiri, nak sombong belagak tuan-tuan ni. Dengan binatang kita kalah dah. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil kita kalah dah tuan-tuan ni. Lebih manusia ni kena ingat, pasal Allah Ta'ala bagi akal fikiran. Bila dapat akal fikiran ni, manusia dia boleh reka cipta benda. Nampak? Dengan izin Allah jadi benda tu. Contoh, tuan-tuan pernah terbayang tak tuan-tuan ni? Paku 2 inci sebatang. Kalau kita letak dalam air, tenggelam ke timbul paku tu? Tenggelam kan? Padahal berat paku tu 2 ounce ni. Pasal apa dia boleh tenggelam layak? Sedangkan manusia buat kapal 1000 tan berat daripada besi, boleh terapung atas air, boleh parking lori, boleh parking helikopter, boleh parking jet pula atas kapal tu. Takkah kita terfikir paku yang berat 2 ounce tenggelam dalam air,
kapal yang berat 600,000 tan boleh terapung atas air. Nampak tuan-tuan ni? Dengan izin Allah, tuan-tuan, manusia menggunakan akal fikiran yang diberi oleh Allah untuk reka benda-benda tu. Tapi kalau Allah tak izin, karam kapal itu, hilang daripada radar kapal itu, tuan-tuan. Tak pernah kita fikir, tuan-tuan ni, besi yang berat beratus-ratus ribu tan boleh terbang atas udara 1000 km sejam. Padahal kalau kita balik sekali lagi, ambil besi sekeping, kita lambung atas langit, lambung atas udara, dia jatuh ke dia terbang tu? Dia jatuh. Tapi macam mana besi yang kita namakan kapal terbang, Boeing 737, Boeing 757 boleh terbang atas udara, bawa penumpang, bawa macam-macam barang 1000 km sejam. Nampak? Daripada akal manusia memikir reka cipta benda tu, dan dengan izin Allah, yang paling utama dengan izin Allah, besi itu dapat terbang. Nampak? Berat tuan-tuan kapal terbang. Jangan tengok hak 737, tuan-tuan, tengok hak 757 Boeing, paling besar kapal terbang dalam dunia. Besar tak besar, sebelah sayap Boeing 757 150 meter panjang tuan-tuan ni. Ambil teliti ukur tu, baru sebelah tu 150 meter, 300 meter sayap saja tuan-tuan ni. Enjin 4 biji McDonnell Douglas, tak main enjin Pro 2, enjin Proton, tak naik. McDonnell Douglas tu sebiji ratus ribu tuan-tuan. Terbang pula 3 tu, hak pusing nazak tu masuk dalam tu, jadi daging kisar kita ni, jadi daging burger kita. Nampak? Boleh terbang atas udara. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izin, boleh terbang tak? Tak boleh. Menjunam masuk dalam laut, yang jumpa ropok superring kapal terbang tak jumpa. Sekecil-kecil benda tu nampak, hak besar tak nampak. Itu kira nak pemohong tu, hilang daripada radar dan sebagainya. Tu lebih manusia pasal ada akal fikiran. Tak ada hak tu, koman panah kata ni daripada mendatang. Pasal hak lain kita kalah dah, akal saja. Allah Ta'ala lantik kita jadi khalifah. Sebab tu tuan-tuan muslimat, gunakan sebab mungkin akal fikiran ni. Bila mai waktu mengaji, kita mengaji mai waktu cari rezeki, cari makan ke darah, pergi dah cari, bukan salah apa pun. Tapi yang salah ni, cari makan ke darah, boleh pergi jauh-jauh. Orang mengajar tepi masjid, tepi rumah, tepi surau dan sebagainya, dia tak boleh nak mai, tak berasa nak mai. Maka ambil beruk tak sebelah, tangkap gambar, ni adikku, adik baru, elok. Cuma kita handsome sikit nampak? Jangan marah saya lama tak mai. Kita mengajilah tuan-tuan muslimat ni. Nak sebut saat ni, nak cerita pasal sembahyang isyarat mata tu, baik kita sebut boleh isyarat mata tuan ni. Nak kuis 9 dah. Dia nak sembahyang pakai isyarat mata ni, yang pertama sekali, biar ada perbezaan kata ulama. Kalau kita mampu untuk differentiate, kita mampu untuk bezakan antara rakaat, tak buat macam ulama suruh, tak apa. Yang disuruh ni supaya kita ni tak keliru rakaat. Bagai contoh, waktu kita nak angkat takbir, bila kita nak angkat takbir, tangan tak boleh angkat, itu nak buat bagaimana? Kejip dengan mata sekali, satu rukun, maknanya sekali kejip. Tangan tak boleh angkat, Allahu Akbar. Sekali kejip tu mana angkat takbir tu, lintahkan niat dalam hati waktu angkat takbir, sekali kejip. Lepas tu celak mata luah sikit, tanda kata kita tengah berdiri untuk baca Fatihah, qiyam. Rukun yang pertama baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai amin. Nak rukuk, Allahu Akbar, turun rukuk, kelip sekali. Rokok pula jangan terbeliak macam berdiri, bagi kecil sikit mata biar ada perbezaan, kecil sikit. Habis rokok nak i'tidal, sami Allahu liman hamidah, beliak balik mata pasal dia berdiri. Ni nak bagi beza, tak wajib pun ikut, tapi kalau buat mudah-mudahan tak keliru. Sami Allahu liman hamidah. Nak turun sujud, Allahu Akbar, sujud pejam mata, jangan lena sudah. Nampak? Berulanglah rakaat kedua, ketiga, keempat, macam tu lah tuan-tuan ni. Tu cara nak sembahyang menggunakan isyarat mata, Allahu Akbar. Kalau kita mengaji tuan-tuan, baru kita berasa lagu tu tuan-tuan. Dia keluarkan kita daripada kejahilan. Sebab tu kata ilmu ni dia cahaya. Daripada kita tak reti duduk dalam gelap, tiba-tiba nampak jalan dah, kot tu. Nampak? Tu ilmu tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi tu cara sembahyang, apa menggunakan isyarat mata. Nah, bang sembahyang ni dalam apa jua keadaan wajib, fardu. Jadi walaupun dalam keadaan kita ni tersepit, contoh kita duduk di satu tempat yang tak ada dapat air dan juga debu tanah untuk kita ambil wuduk, maka bila masuk waktu sembahyang, wajib tak sembahyang? Air tak ada, debu tak ada, nak ambil wuduk guna tak boleh, nak ambil wuduk tak ada benda tu. Bila masuk waktu sembahyang, takkan kita nak biar lagu tu berlalu lagu tu saja waktu sembahyang.
tuan-tuan ni, tak boleh dalam semayang. Betul orang panggil semayang ra'i waktu, kerana tak dapat mengikut syarat-syarat sah semayang tu. Antara syarat sah ambil wuduk. Nampak? Contoh, ada tak tempat tak ada air, tak ada debu? Atas dunia ni ada tak tempat yang tempat tu tak ada air, tak ada debu? Jawab dia ada lah. Atas angin, duduk tempat terbang, kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air. Air tak boleh buat naik, takut buat bom dan sebagainya meletup kapal terbang. Bukan boleh parking macam Marine R apa semua ni. Nampak? Duduk atas angin tu. Jadi ulama-ulama bagi tahu untuk solat hormat ataupun ra'i waktu, kerana tak mau biar waktu tu berlalu begitu sahaja, maka diletakkan beberapa kaedah dan kategori orang yang boleh sembahyang ra'i waktu. Malam ni kita nak bincang itulah sikit sebanyak, mudah-mudahan memberi pencerahan kepada kita supaya kita ni tak tinggal sembahyang saja-saja mentang-mentang tak boleh buat. Contoh duduk dalam jam, bila duduk dalam jam dia kerja di Penang, bila kerja di Penang keluar kerja pukul 5 ataupun dia keluar kerja pukul 4. Bila keluar aja, kalau keluar aja pukul 5 tu dia boleh sembahyang asar dah. Kalau dia delay sembahyang tu pasal dia nak sembahyang di rumah. Contoh dia kata aku keluar pukul 5, pukul 6 sampai rumah. Jadi pukul 6 aku sembahyang di rumah. Kalau dia dah sampai, tak apalah dia boleh sembahyang. Kalau berlaku satu tengah jalan yang menyebabkan dia tak boleh nak sembahyang secara sempurna dalam keadaan duduk dalam kereta tu tengah jam dan sebagainya, maka dia tanggung dosa. Tapi sembahyang ra'i waktu kena. Ni contoh kita keluar pejabat pukul 4 tak masuk asar lagi. Jadi kita pun teruskan perjalanan nak balik mai Matan Berangan daripada Penang. Tiba-tiba berlaku satu kemalangan dahsyat atas jambatan Pulau Pinang yang menyebabkan jam tu berkilometer. Bukan tak bergerak sikit. Bila bergerak sikit tuan-tuan sampailah masuk waktu asar. Okey lagi. Kemudian tengok jauh banyak kilometer lagi. Kita tak mayang asar lagi. Setengah jam lagi nak masuk maghrib. Kita nak berhenti kereta tak boleh, kereta belakang kacau sekali lagi. Nampak? Nak mayang tepi. Jadi nak mayang ke mana Ustaz? Mayanglah kereta. Nampak? Oleh kerana tak ada harapan dah ni nak sampai rumah ke mana ni, duduk atas jambatan ni kat pukul 7.30 dah. 5 minit nak masuk maghrib lagi. Mayang ra'i waktu, mayang asar dalam kereta. Mayang ke mana? Ayat semayang tak ada. Kalau ada singki lah kereta hang wajib ambil semayang. Tapi dah tak ada singki lah kereta. Itu semayang ke mana? Sekadarnya. Tak ada ayat semayang. Ambil tengah walk kereta tu, pedal tekan macam biasa. Allahu Akbar. Pegang steering balik. Nampak? Ra'i waktu lah. Rokok, sujud, buat sekadar termampu. Jangan duk pergi sujud bawah steering pula mampu lagi. Sujud agak-agak sudah. Nampak? Bila sampai di rumah, kalau ada lagi waktu, wajib ulang semayang tersebut. Kalau habis dah waktu, wajib qada. Tu sembahyang ra'i waktu tu contoh tuan-tuan ni. Ni nak cerita tuan-tuan muslimat berkenaan dengan solat ra'i waktu ni, beberapa syarat yang membolehkan kita sembahyang ra'i waktu ni. Dia ada syarat-syarat dia. Baik. Kita tengok tuan-tuan sembahyang menghormati waktu, takrif dia. Sembahyang yang dikerjakan dengan tidak mengikut segala syarat sah yang tertentu. Tujuannya untuk menghormati waktu agar tidak lalu habis begitu saja. Itu tujuan sembahyang hormat waktu. Tak mau biar waktu tu habis berlalu begitu saja. Sekurang-kurangnya kita ada usaha, walaupun dalam keadaan terdesak tak dapat nak buat dengan sempurna, sekurang-kurangnya ada niat untuk kita jaga sembahyang kita walaupun dalam keadaan terdesak lagu tu. Kalau kita mati pun mudah-mudahan Allah Ta'ala kira itu usaha untuk menjaga solat. Entah ni. Tu tujuan sembahyang ra'i waktu. Kalau puak Wahabi dia tak mau, dia kita tak ada, dia pun senang nampak. Baik. Kita tengok syarat-syarat yang membolehkan sembahyang menghormati waktu. Yang pertama sekali, syarat nak boleh sembahyang hormat waktu ni lagu mana? Tiada alat untuk bersuci, iaitu air dan debu tanah. Tiada benda-benda untuk dibuat istinja. Kita duduk dalam satu keadaan yang tak ada air, tak ada debu tanah, tak ada benda-benda untuk istinja. Maka bila duduk dalam keadaan lagu tu, tuan-tuan muslimat, masuk waktu wajib semayang jika sekiranya waktu tu kita berakal. Melainkan kalau kita pengsan, tertidur dan sebagainya, jadi gila tiba-tiba, maka tak wajib semayang lah. Tapi kalau ada akal, wajib semayang walau tak dapat wuduk. Contoh macam kapal terbang saat ni, ataupun contoh dia ni kerja duk main payung terjun tu, parachute tu. Dia buat terjunan naik atas kapal terbang 10,000 kaki, pesawat ringan 10,000 kaki, 15,000 kaki, dia pun terjun daripada udara. Sampai nak dekat-dekat darat tu dia pun buka parachute dia. Bila buka tuan-tuan parachute kembang, pum, kembang. Dia pun kawal tak reti, sangkut atas pokok. Payung terjun sangkut atas pokok. Dia duduk tergantung tengah-tengah. Jadi dia wajib semayang lah tu.
Kalau dia masih hidup dan dia masih berakal, dia wajib sembahyang bila masuk waktu. Ada nak sembahyang gua malam ustaz duk tergantung ni. Takkan tak boleh ikut, takkan Allah Taala tak faham kot. Jangan nak buat kira aku tu. Kena sembahyang juga lagu mana? Sekadar yang termampu. Nampak? Sembahyang lah. Duk atas parachut tu. Allahu Akbar. Masuk asar. Sat lagi bila jepam mai selamat dah turun dek bawah atas stretcher dah, dapat ayat wajib sembahyang. Macam biasa balik. Ulang balik sembahyang kalau dalam waktu. Habis waktu qada sembahyang. Nampak? Duduk satu tempat yang tak ada alat ambil wuduk, tak ada alat untuk beristinja dan sebagainya, maka dibolehkan sembahyang hormat waktu, tak ada masalah. Baik, keadaan kedua, syarat untuk dibolehkan sembahyang hormat waktu ni, iaitulah ada alat-alat tersebut. Alat ambil wuduk ada, alat nak tayamum ada, alat istinja ada belaka, tuan-tuan ni. Tetapi ada halangan tertentu untuk mendapatkannya. Dia duduk di satu tempat yang memang ada air, ada debu tanah, tapi nak pi ambil tak mampu, tak boleh, ada ancaman dan sebagainya, ada halangan dan sebagainya. Sebagai contoh, bila contoh ni nak bagi faham, contohnya dia orang Matang Berangan. Jadi bila musim-musim jerebu ni, dia pun teringin nak minum air anyok. Pasal orang tua-tua kata minum air anyok waktu jerebu ni dapat meningkatkan antibody kita daripada pencemaran udara, air pollution. Nampak? Dia tingkatkan antibody pasal dia ada vitamin lah air anyok ni. Jadi dia pun petang tu naiklah rabatlah pokok nyok, nak ambil buah nyok nak minum. Bila sambil rabat tu, sambil duduk sedap diri, Allah, nampak sekali-kala nampak macam beruk juga rabat pokok nyok. Pasal baru ni beruk mengaji, aku rabat pokok nyok boleh, orang mengajar aku tak pi. Aku adik-beradik beruk. Sambil dia naik. Sedap diri lah tu, okey. Bila dia naik sampai atas pucuk, dia ambil buah. Bila dia ambil buah, dia nak turun. Bila dia nak turun, tengok ada 3-4 ekor harimau duk pusing kat bawah pokok nyok tu. Dia nampak ada harimau duk pusing atas pokok nyok tu. Harimau Melaya, pencen main bola pasal kena 10 biji. Jadi dia masuk duk lautan balik. Tak ada buat kerja apa, nak terekam orang. Nampak? Dia pun duk pusing bawah pokok nyok tu, harimau 5 ekor, bukan kucing. Sambil pusing, sambil duk tengok kita duk atas pokok nyok. Bila tengok tu renung tajam, ayak liok meleleh harimau pun. Tunggu turun. Kita tengok lagu tu, kita berani tak turun? Tak berani lah turun. Kita duduk peluk pokok nyok tu daripada asar sampai masuk waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, tuan-tuan ni, kita pun tengok harimau tu. Nampak gaya ni, sekali lagi dia belah aku maghrib takkan dia tak balik rumah. Mak dia tak marah ke? Pertama kali kita harap harimau tu belah sebelum habis waktu maghrib, maka kita boleh turun sembahyang dengan sempurna. Bila kita duduk di pokok duk harap kata depa ni balik, tengok harimau tak balik, pasang kemah tu tidur bawah tu. Kata mampu ni tak ada harapan harimau ni nak balik. Jadi boleh tak turun lagi? Tak boleh turun. Sampai nak dekat-dekat masuk waktu Isyak, tengok harimau pun tak berganjak, maka kita sembahyang rakaat waktu atas pokok nyok. Walaupun di bawah ni ada ayat, bukan takat sekolah, 80 sekolah, swimming pool tu ada. Tapi di bawah nak ambil tak boleh. Bukan takat ambil sembahyang, nak kuat lentang, kuat kupu-kupu, gym rama, gaya bebas, boleh belaka. Tapi dah tak mampu nak turun ambil, maka sembahyang rakaat waktu atas pokok. Kalau kita mampu untuk angkat takbir seperti keadaan biasa. Contoh, kita orang terror naik pokok nyok, kita kepit dengan paha kita batang nyok tu, tak jatuh lah, boleh lepas tangan lah. Bila lepas tangan, Allahu Akbar, peluk dia pokok nyok tu. Cuma waktu rokok, waktu sujud, jangan buat betul-betul sudah. Ambil isyaratnya. Kalau kita rokok sujud macam betul-betul lah sembahyang betul, dengan kita ngelonsok, 7 hari 7 malam, tahlil, padam muka kita. Nampak? Sembahyang rakaat waktu, atas pokok. Tu keadaan tu tak dapat kita nak mendapatkan air untuk mengambil wuduk ataupun debu tanah untuk bertayamum, maka buatlah sekadar termampu di atas pokok. Selesai harimau tu pun belah, tuan-tuan ni, kita turun dah, masuklah rumah dah. Kalau ada waktu, ulang balik sembahyang. Dia orang panggil i'adah. Kalau habis dah waktu, qada balik sembahyang tu. Nampak? Tu syarat-syarat sembahyang rakaat waktu, bukan saja-saja. Baik, yang ketiganya telah masuk waktu sembahyang fardu. Waktu sembahyang masuklah. Syarat dia kita kena yakin masuk waktu sembahyang fardu. Jadi tak ada alatan ataupun tak ada kekuatan untuk mendapatkan alatan tersebut, boleh sembahyang rakaat waktu, tak ada masalah. Yang keempatnya, tiada harapan untuk mendapatkan peralatan sembahyang itu hingga habis waktu. Macam kita sebut saat ni lah. Duk anggap-anggap, duk harap-harap kata harimau tu belah, tengok-tengok tak belah. Nampak gaya ni sampai habis waktu dia akan duduk sini. Jadi sembahyang rakaat waktu. Tak ada harapan untuk kita dapatkan benda-benda untuk bersuci, untuk ambil wuduk dan sebagainya. Baik, yang kelimanya, sembahyang fardu sahaja yang dibolehkan. Sembahyang sunat apa semua ni tak ada rakaat waktu.
Pasal mayang fardu saja yang dibolehkan. Mayang sunat ni kalau nak mayang atas motor boleh, atas kereta boleh. Nampak? Tu tak menghadap kiblat tak apa kau ustaz, pasal kereta duk jalan pi sana pi sini, tak ada masalah. Ada riwayat Nabi semayang atas unta, dan unta tu bukan jalan straight menghadap kiblat, tak, dia kono ni. Nabi teruskan semayang, kata sahabat. Jadi ambil kiasan daripada tu, tapi Nabi semayang sunat. Jadi kita nak semayang sunat, contoh semayang duha, kita tiap-tiap hari semayang duha, hari tu kalut tak ada semayang duha, nak kena pi Kuala Lumpur, duk atas highway tengah awak kereta pukul 9 pagi baru teringat, Allah, waktu duha aku ni. Jadi bila kita telat dah duk biasa semayang, tuan-tuan ni, kalau kita boleh berhenti tepi jalan, silakanlah, buat yang sempurna tu lagi baik. Tapi kalau tak mampu dah, nak kena kejar tu, meeting duk ada 2 jam lagi, nak kena tekan ni, kalau berhenti lambat, maka tengah awak kereta semayang duha, tak ada masalah. Melainkan kalau semayang fardu. Semayang fardu ni kok mana pun kalau kita ada kemampuan untuk berhenti buat dengan sempurna, wajib buat dengan sempurna. Melainkan dalam keadaan terdesak dan kita tak mampu dah, luar pada kemampuan kita, itu tak apa, ra'i waktu. Baik, kemudian yang kelimanya sembahyang fardu sahaja yang dibolehkan, sama ada sembahyang tamam, jamak atau qasar. Dan yang keenamnya, mesti diulang semula, yakni i'adah jika masih ada waktunya, atau diqada sekiranya telah luput waktunya, apabila hilang halangan yang menyebabkan ia mengerjakan sembahyang menghormati waktu, yakni meraih waktu. Ni 6 keadaan dibolehkan kita sembahyang meraih waktu. Kemudian kita tengok sikit golongan-golongan orang yang dibolehkan sembahyang menghormati waktu. Tak saat ni keadaan, ni golongan orang. Bila kita duduk dalam keadaan tu, maka kita boleh sembahyang meraih waktu. Yang pertamanya kata ulama, yang luput alatan bersuci, iaitu air dan debu tanah. Macam saat ni lah, tak dapat dia tak ada kuasa untuk mendapatkan benda-benda untuk bersuci, wuduk, istinja, tayamum dan sebagainya, maka bolehlah dia sembahyang meraih waktu. Yang kedua, orang-orang yang terikat pada pokok dan tiada sesiapa boleh menolong dia. Golongan nombor 2, golongan orang yang kena ikat pada pokok. Contoh ni, musim-musim raya haji, dia pergi balas lembu orang kampung tangkap, pukul setengah mati, londeh baju seluar, tambat di pokok nyok 2 hari 2 malam. Bila kena tambat lagu tu, dia nak mayang, kena mayang tak? Kena mayang kalau dia pencuri beragama Islam. Jadi nak mayang gimana ustaz? Telanjang bulat, dia bukan takat buang baju, dia bubuh engkau. Jenuh saya ustaz. Itu buat guna mayang juga, masuk waktu mayang. Kalau hang boleh ambil baju untuk tutup aurat, wajib ambil baju tutup aurat. Tapi dah tak mampu, kena ikat, tak ada siapa pun mai tolong, maka mayang raih waktu, kena tengah kena ikat. Bila polis main ambil semua dah masuk lokap dah, qada balik mayang kita tu. Nampak? Dalam apa jua keadaan wajib semayang. Baik. Ataupun kita ambil kiasan, tu kena ikat pokok tu nampak macam payah. Yang kebiasaan duk berlaku, kena kurung dalam bilik. Terkurung kita dalam bilik. Contoh, bilik rumah kita dengan bini kita. Kita keluar pagi tu nak pergi kerja, bini kita duk anggap kita pergi kerja. Tengah on the way nak pergi, sakit kepala. Bila sakit kepala ni, balik senyap-senyap. Bila kita balik, bini duk di dapur, duk goreng ikan. Bini pula tengah hari nak keluar pergi nu Padang Syak, rombongan Cik Kiah ke Padang Syak, nak beli pinggan mangkuk, belanga apa semua. Tengah hari bini nak keluar, kita balik senyap-senyap, tak habaq pun kat bini. Balik sampai masuk dalam rumah, duduk dalam bilik, kunci pintu. Bila kita kunci pintu, nak tidur sikit kepala apa ni, kita pun berasa hangat, buka baju, buka seluar, telanjang bulat, tidur. Bila tidur telanjang bulat, bini tak tahu kita duduk dalam bilik, dia pun kunci pada luar, mesti dia nak keluar, dia pun keluar pergi Padang Syak, kunci pintu rumah, kunci pintu bilik, kita duduk dalam bilik. Bila kita duduk dalam bilik telanjang bulat, baju seluar duduk di luar, jaga pada tidur, asak. Bila asak, kita kena mayang asak, wajib mayang asak. Nak mayang guna ustaz, bilik ayak duduk di luar bilik, saya terkunci pada dalam ni, baju seluar pun tak ada. Yang pertama kali kena usaha, kalau boleh buka pintu tu dalam apa cara pun, buka pintu dulu. Tak mampu ustaz, mayanglah dalam bilik dalam keadaan tidak wuduk. Itu baju seluar, ambil tirai tingkap, balut. Tak ada tirai, jenis nakur saja ustaz. Takkan ambil kaca balut. Ada semayanglah keadaan lagu tu, cadar katil ke apa yang mampu untuk tutup aurat. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu keadaan yang kebiasaan boleh mungkin akan berlaku pada kita. Kalau jadi lagu tu, kita hati nak buat ke mana. Jangan tinggal saja waktu semayang tu. Nampak? Keadaan kita terkurung. Baik. Kemudian orang-orang yang sakit, yang terlentang di perbaringan dan dia masih siuman, dan tiada orang boleh menolongnya untuk mengambil wuduk atau tayamum atau menyucikan najis. Dia sakit, duduk baring atas lembek, tak boleh bergerak pergi mana. Dia nak ambil semayang, kencing berak, semua orang tolong basuh, tolong urus kat dia. Jadi sampai satu hari, orang yang duk tolong tu tak ada. Bila tak ada, dia duk hidup ni,
duk tekati, duk baring kita lembek, tak boleh nak bergerak pergi mana. Bila masuk waktu, wajib ada semayang. Lepas tu nak semayang ke mana? Selalu ada orang mai tolong siapa yang wuduk kat dia. Ni tak ada. Jadi buat ke mana? Dia semayang lah ra'i waktu atas lembek tu. Bila ada orang mai, dia kena bagi tahu, saya hari tu semayang ra'i waktu, jadi tolong ambil wuduk kat saya nak khutbah balik semayang. Tak ada masalah tuan ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak boleh dia biar yang begitu saja waktu tu berlalu. Tengok drama boleh, mayang jadi tak boleh. Nampak? Baik, yang keempatnya tuan-tuan muslimin muslimat, doktor-doktor yang menjalankan pembedahan ke atas pesakit-pesakit yang tempoh pembedahan itu memakan masa yang lama hingga habis waktu sembahyang yang boleh dijamakkan dan tiada pengganti doktor tersebut. Golongan-golongan doktor yang menjalankan pembedahan, dan pembedahan itu pembedahan yang penting, organ-organ penting, contoh jantung. Jantung ni masa dia lama, 5 jam 6 jam. Jadi kalau 5 jam 6 jam saja pembedahan biasa, maka doktor tu boleh buat jamak. Nampak? Contoh dia masuk dewan pembedahan pukul 1 lepas waktu zuhur, masuk dah zuhur, dia tak masuk pembedahan lagi, dia buat jamak takdim dulu kerana takut delay drag masa tu tuan-tuan ni. Jadi satgi asak tak guna sembahyang dah, pasal duduk dalam dewan pembedahan, dia buat jamak sekali dua-dua. Nampak? 4 rakaat. Tapi yang tadi masalah, bila pembedahan itu bermula pada pukul 12 tengah hari, start pukul 12 tengah hari, lohok tak masuk lagi, nak buat jamak takdim lagu mana? Dia masuk bedah sakit, masuk bedah jantung, duk bajet masa pukul 5 jam ya. Maknanya selalunya pembedahan jantung ni pukul 5, masuk pukul 12, pukul 5 boleh keluar dah. Jadi dia boleh buat takhir. Tu pada pendapat doktor tu. Tengah duk bedah, berlaku komplikasi yang nak kena drag masa bedah tu jadi lama lagi. Daripada 5 jam jadi 9 jam. Contoh, dia lohok tak mayang lagi, asak tak mayang lagi. Jadi dia nak jamak takhir dulu mana? Dia tak boleh lari keluar kalau tak ada doktor ganti. Jadi tuan-tuan, dia boleh semayang ra'i waktu ni. Pasal asak lohok memang dia tak boleh lari lah. Pasal dia nak takhir sekali lagi. Masuk tengok komplikasi, kena panjang waktu. Jadi asak pun dia terlepas dah. Maka tuan-tuan, dia boleh semayang ra'i waktu tengah duk bedah orang. Syarat dia satu-satunya doktor, orang lain tak ada pengganti. Dia seorang pakar, hak lain pelatih belaka, tak berani nak lepas. Kalau dia tinggal, takut terjadi kematian pada pesakit tu, mendatangkan kemudaratan yang besar, menghilangkan nyawa pesakit tu, kebiasaannya. Maka dia tak boleh tinggal. Dia kena buat lah ra'i waktu. Makna dia lepas maghrib sekejap lagi baru selesai tuan-tuan ni. Maka bila selesai selepas maghrib, ada lagi waktu maghrib dia semayang macam biasa, lohok asak dia qadha balik. Nampak? Tu doktor, syarat kena organ penting ah. Jangan hak tak penting tak boleh semayang ra'i waktu. Contoh doktor gigi. Lagi duk pergi buat semayang ra'i waktu sambil cabut gigi, aku terajang ni tapi. Mana bukan boleh kira. Ustaz, saya kadang-kadang duk cabut gigi ustaz, kadang-kadang tu tak dah tu. Boleh mayang sambil pegang pelayar sepanar cabut gigi orang, boleh mayang? Dia aku katok pelang pelayar. Tak boleh. Organ penting saja. Cabut gigi boleh tinggal sat, mayang dulu. Dia tak melibatkan nyawa. Tuan-tuan ni, tak ada orang cabut gigi main mati, tak ada. Organ penting, paru-paru, jantung dan sebagainya, hak ni penting lah. Boleh ra'i waktu tengah duk bedah tu. Syarat tak ada orang boleh ganti dan sebagainya, takut kehilangan nyawa dan sebagainya. Tu tuan-tuan ni. Baik, kemudian orang yang kelima, golongan orang yang tersesat dalam hutan dan berdepan dengan binatang buas pada bila-bila masa yang sahaja boleh menerkamnya. Oleh itu tiada ruang untuknya menyucikan hadas dan najis. Dia duduk sesat lautan. Sesat lautan ni tuan-tuan, wajib semayang lagi. Kita yakin masuk waktu walaupun tak ada jam. Tengok, matahari naik tinggi ni, masuk lohok ni. Jadi kita kena mayang, wajib mayang kalau kita yakin waktu, masuk waktu. Tu nak mayang ke mana ustaz? Kiblat tak tahu. Bukan ada surau dalam lautan. Tu nak mayang ke mana? Cari arah kiblat. Pakai kompas boleh, pakai matahari boleh. Kalau malam pakai buruj bintang, nilam, mintaka, al-nilam dan sebagainya. Ada belakang tu direction untuk kita cari arah kiblat. Waktu siang, waktu malam tak erti saya. Ni waktu siang. Okey, waktu siang tak erti nak cari arah kiblat. Kalau orang tua, arah angin dia tahu dah. Dia tengok angin tu main kat mana, dia tahu dah arah kiblat dia kat mana. Tu orang tua hebat. Kita orang muda-muda ni koman sepana pasal tak mengaji. Nampak? Wajib dulu cari arah kiblat kerana anak semayang. Tak reti, jahil dan sebagainya, barulah ijtihad. Aku berijtihad, ini arah kiblat aku, maka menghadap kat situ. Tu kena mayang juga, sesat-sesat pun. Sebab tu kita, walaupun kita hebat dalam hutan, jangan belagak sombong. Allah Ta'ala boleh uji kita sesat dalam hutan. Dalil dia, tuan-tuan tengok ni, 3-4 minggu ni, 7 orang anak orang asli sesat lautan sampai hari ni tak jumpa lagi Tuan Haji, tak jumpa lagi. 7 hari, 7 orang budak-budak orang asli sesat lautan. Padahal hutan tu mainan mereka orang asli, bukan duduk dalam KLCC, lautan lah.
tapi boleh sesat lagi. Nampak? Allah Ta'ala nak tunjuk. Jangan berasa sombong dengan benda-benda yang kita duk selalu buat. Baik, bila sesat lagu tu, tuan-tuan, masuk tu semayang, wajib semayang. Walaupun dia duk kena ligan dengan binatang buas, rimau kumbang ligan, tengah ligan, boleh semayang raih waktu. Sambil lari, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semayang macam biasa. Cuma jangan rokok sujud waktu lari. Pasal nu duk ligan belakang. Kalau dia turun rokok sujud sama macam kita, tak apa kita rokok sujud. Ni masalah kalau kita rokok, dia terekam kita. Jadi mayang sekadarnya tuan-tuan ni. Dah selamat dah, maka ulang balik semayang tersebut. Baik, kemudian yang ketujuh, yang keenam, orang-orang yang terkurung, yang tiada alatan pencuci dan dia berada di dalam kurungan ataupun di tempat najis yang tiada dimaafkan. Dia terkurung dalam kandang khinzir, kandang lembu, kandang kambing yang kotor, penuh najis. Maka bila masuk tu semayang, dia wajib tak semayang? Wajib semayang. Nak semayang ke mana ustaz? Najis penuh. Kalau dia ada baju, buka baju untuk lapik tempat sujud dia. Tapi ustaz, baju pun tu lah kata. Kalau pakai baju, kalau buka baju nampak pusat, nampak aurat. Jadi dia buat ke mana? Boleh buat dua-dua, tak ada masalah. Nak buka baju lapik, tak apa, nak pakai baju sambil semayang atas tu, tidak jadi masalah. Dipanggil ra'i waktu. Ayat semayang pun tak ada. Tu panggil ra'i waktu. Dia kena kurung dalam kandang. Bubuh solek 3 biji, nak lari keluar tak boleh. Itu nak buat apa mana? Ra'i waktu. Bila terlepas, wajib qadha balik semayang. Baik, kemudian yang ketujuh, orang-orang yang berada dalam pusat jemaah haji atau sebagai ataupun dalam penerbangan yang tiada kemudahan untuk bersembahyang seperti biasa, walaupun ada air, tetapi takut berbahaya kepada kapal terbang dan penumpang-penumpang kerana kesilapan menggunakan air. Orang yang dalam pusat jemaah haji ni, musim-musim haji ni, berjuta-juta orang berkumpul tuan-tuan ni. Kita tengok baru ni dilanda satu insiden yang sangat menyayat hati. Puluh-puluh orang meninggal dunia dalam keadaan yang begitu elok, tuan-tuan ni. Walaupun tragis keadaan kematian tu, tapi itulah husnul khatimah. Mati dalam keadaan melakukan ibadah di tempat yang paling elok atas muka bumi, tempat paling suci di atas muka dunia ni, Makkahul Mukarramah. Tu wajib kita i'tiqad tu. Tak ada tempat paling hebat melainkan Makkahul Mukarramah. Tak ada bangunan paling mulia, paling hebat melainkan Kaabah. Siapa i'tiqad lain pada tu, rosak iman dia. Nampak? Pasal benda ni Allah Taala sebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis. Kalau kita kata bukan Mekah tempat paling hebat, tempat paling hebat New York. Pasal apa? Pasal ada tu Liberty Statue tu, ada pegang api tu tengah laut tu. Jaga, sengaja sebut lagu tu kerana nak menghina Makkahul Mukarramah, tu batal iman kita. Ataupun kita kata bukan Liberty Statue tu hebat, no, Paris tu pasal ada menara Eiffel tinggi tu, hebat tu ciptaan tu, lebih hebat pada Mekah lagi. Bangunan paling lawa, bangunan paling hebat tu Burj Dubai tu, hak tu paling hebat atas dunia ni sejarah. Kaabah duduk nombor apa atau tuan-tuan, jaga baik-baik. Tu kata percakapan tu boleh membatalkan iman. Nampak? Jadi tuan-tuan muslimat, bila kita duduk dalam jemaah haji, pusat jemaah haji, nak buat kerja buat haji, tuan-tuan ni, juta-juta orang. Jadi kita tak boleh ikut kepala kita sendiri, pasal dia ada syarat-syarat dia, rules and regulation yang perlu kita tetapi. Masa-masa dia bukan boleh ikut suka hati kita. Jadi bila jadi lagu tu, ada kemudaratan yang tak mengizinkan kita untuk melakukan sembahyang dengan sempurna. Boleh ra'i waktu. Duduk dalam kapal terbang, duduk lambah ni, kalau kita boleh bagi tahu kat driver tu dan driver tu nak berhenti, tak apa. Ni kita duduk lambah sebagai penumpang. Jangan kata di Mekah, di Malaysia pun jadi. Driver bas ni malas nak berhenti sembahyang. Ada Islam, benar ni. Express, bas express pergi Kuala Lumpur. Lebih kurang pukul 5.45 masuk subuh, kita sampai di Rawang. Bila sampai di Rawang, tuan-tuan semua, ataupun kita sampai di Simpang Pulai dekat subuh, jadi patutnya berhentilah driver bas bagi orang sembahyang subuh hak Islam. Tak, driver bas tak berhenti, dia teruskan perjalanan. Cuma nak menterkedarah, sebelum tu dia berhenti. Mayang tak mau berhenti. Kita sebagai penumpang, kita pimpin abang, Pak Long, berhenti lagi nak mayang subuh ni, setengah jam masuk dah ni, tak lagi cerah lagi, tinggal pula subuh. Dia kata tak, aku tak mau berhenti, aku nak terus pergi, nak pergi cepat sampai. Han nak berhenti semayang, han terjun seorang-seorang habis semayang. Ada tak driver tu? Ada. Tuan-tuan ni, dia tak mau berhenti, maka kita boleh tak paksa dia? Han paksa, aku kona bagi terbalik bas ni, mampus muka semua pada muka. Nampak? Nak paksa tak boleh, dia tak mau berhenti. Jadi kita nak mayang ke mana? Takkan nak terjun lagi belum tentu hidup.
mayang atas seat bas tu, Allahu Akbar, sekadarnya. Yang tanggung dosa driver bas tu, driver bas express api neraka. Bukan express lain, express api neraka. Pasal berhenti semayang tak mau. Nampak? Tu contoh pasal steering tu bukan duduk di kita. Kalau steering tu duduk di kita, memang kenalah kita berhenti. Ni kenderaan-kenderaan yang bukan atas kuasa kita. Contoh kapal terbang, duduk atas angin tu, duduk atas udara, masuk waktu maghrib, kita pun pergi ketuk pintu kokpit. Pilot ni, bila nak berhenti singgah rendah apa ni, masuk maghrib ni. Boleh kot. Dia pilot tu buka tingkap, lempak kita turun. Hampir berhenti seorang-seorang. Mana boleh hentan ni? Kapal terbang bukan pok kita punya. Dia bukan boleh berhenti ikut dan. Nampak? Hentan ni. Jadi dalam keadaan lagu tu sembahyang orang waktu. Sampai tempat, sampai destinasi, wajib sembahyang ulang balik. Baik. Yang ke-8 tuan-tuan, di atas kenderaan bas yang sedang berjalan, kenderaan itu tidak berhenti sembahyang fardu hingga luput waktunya, seperti jemaah haji dalam perjalanan ke Arafah yang terlambat, ataupun jemaah bertolak ke Muzdalifah, atau daripada Muzdalifah ke Mina yang terlewat atau tersesat, yang mana bas itu tidak boleh berhenti di mana-mana. Dalam masalah-masalah ini semua, jika ada melalui waktu sembahyang tertentu, para jemaah hendaklah bersembahyang menghormati waktu atas bas masing-masing. Nampak? Dalam keadaan kita nak pergi Muzdalifah, Mina, bermalam di Mina apa semua tu, dia ada waktu-waktu tertentu. Kita bukan boleh ikut dan bila kita niat tu, kita tak boleh melencong pergi Mata Corak dah tuan-tuan ni. Nampak? Dia panjang lebar lah kalau cara bab haji ni tuan-tuan. Jadi boleh sembahyang atas bas masing-masing atas dasar merai waktu. Kerana apa? Kerana itulah syarat-syaratnya. Sampai tempat kita ulang balik macam biasa, sesempurna mungkin sembahyang merai waktu tu. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, bab sembahyang ni tang mana pun wajib belaka. Dalam keadaan apa juga kondisi kita, sihat ataupun tidak, selagi kita berakal, itulah syaratnya wajib sembahyang. Kita diberatkan dengan hukum syarak. Bukan kerana nak menyusahkan. Jadi susah saya kalau lagu tu. Bukan susah. Kita kena terima, kita hamba, kita pekerja kepada Tuhan, pekerja kepada Tuhan yang lebih besar, big boss kita. Maka apa yang diarahkan oleh big boss kita, dia minit apa kat kita, kita kena ikut lah. Mana boleh bantah? Kalau kita nak bantah, Allah Ta'ala kata, pergi cari bumi yang selain daripada aku menjadi Tuhan dia. Boleh jumpa? Tak ada. Allah Ta'ala belaka yang memerintah segala alam semesta. Sebab tu tuan-tuan muslimat, mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat ilmu berkenaan dengan sembahyang rakyat waktu ni. Tuan-tuan muslimin muslimat, awak tu jatuh ke apa? Tak apalah, insya-Allah. Betul. Baik, sikitlah. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita sentuh sikit pasal korban lah, pasal sembelihan ni. Pasal rata-rata kita reti dah, tapi kadang-kadang bila dia main setahun sekali, kita keliru sebenarnya. Berkenaan dengan sembelihan ni, kadang-kadang kalau tak ada ilmu, dia mudah menghukum. Dia tengok orang tu buat beleng sikit, padahal boleh, dia tak bisa tengok, dia jadi tak mau makan daging, dia kata tak sah, jadi bangkai dan sebagainya. Oleh kerana kurangnya ilmu, oleh kerana kejahilan dia sendiri. Teruk kot. Jatuh kah? Jatuh. Tak apalah, kita berhenti sini dulu, insya-Allah, mudah-mudahan. Ada? Kita berhenti dulu, tak apa. Bab korban tu kita mengaji belakang dah. InsyaAllah. Okey, ampun dan maaf kepada saya jika sekiranya ada perkataan-perkataan saya yang kasar dan sebagainya. Bukan niat saya nak kata kat siapa-siapa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin. Allah. Tawad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pagi esok kuliah subuh Ustaz Osman Cik Mei, dan malam esok kuliah Ustaz Hidayat Nur Hidayat.
Jadi tuan-tuan, selepas insya Allah kita minta bakat tunggu Ustaz. Kita bakat baca Yasin sikit untuk sahabat kita Pak Cot yang lah ni dia ada di ICU di Hospital Pulau Pinang, sakit. InsyaAllah kita bakat baca Yasin sikit lepas Pak Insya Allah. InsyaAllah. Buat jemur Ustaz ya. Boleh nak macam sini tu. Ustaz makan tu kan boleh tahu dia sini. Ha? Tak makan kita sini. Ustaz orang buat mai mak? Ada. Apa lagi? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu, aqimu sufufakum wa'tadilu, rapat dan luruskan saf, samakan tumit, lagakan bahu, rapat-rapatkan saf, penuhkan saf depan. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Inna salati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية مباركة السلام عليك يا السلام علينا وعلى عبادنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من سخطك والنار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Simpan tu. Alah. Sayang. Tak.